Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas PDPR, Jawi dan Khat bersama saya, Ustazah Syazaimah binti Cik Ros. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita baca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk yang baru. Siapa yang ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 34 dalam tajuk menukar teks Rumi kepada Jawi. Okey, tajuk ni tajuk yang sangat penting. Sebab apa? Sebab ini menentukan kita ni nak tahu boleh menulis Jawi ataupun tidak. Jadi Ustazah nak kamu kena dengar betul-betul, belajar betul-betul dan boleh ulang kali dengar ya video yang Ustazah dah buat ni. Untuk kita menjawikan sesuatu perkataan, ada beberapa perkara penting ataupun step-step penting yang kita kena tahu. Antaranya yang pertama, kita kena kenal pasti dulu perkataan tu kata pinjaman bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris ataupun tidak. Maksudnya kata pinjaman ni dia ada dua je. Bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Okey, kita dapat perkataan tu kita tengok di bahasa Arab ke di bahasa Inggeris ataupun bukan. Kalau bukan tu maknanya bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu bukan pinjaman ya. Kata pinjaman hanya bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris sahaja. Okey, yang kedua, kita tengok perkataan tu dia ada imbuhan ke tak. Dalam masa darjah ketiga kita dah belajar tentang imbuhan kan. Ada imbuhan awalan, ada imbuhan akhiran, ada imbuhan habitan. So, tengok perkataan tu dia ada imbuhan ke tak. Okey, dan yang ketiga, kenal pasti suku kata. Okey, dalam salah satu perkataan tu, kita kena tahu ada berapa suku kata dalam tu. Okey, yang keempat, potong A di tengah atau I pepet. Okey, A ada suku kata yang 3 huruf, yang huruf di tengahnya huruf A. Huruf A yang di tengah ni sahaja yang kita potong. Kecuali kalau huruf A tu selepasnya huruf vokal juga. Dia jadi vokal. Kalau vokal tak perlu potong. Ini yang kita cerita kalau A tu vokal, selepas dia konsonan. Yang tu kena potong. Melainkan ada beberapa sebab lah. Nanti kita akan belajar akan datang. Atau I pepet. I pepet, kalau kamu masih ingat I yang mana? I yang bunyinya ataupun orang pernah ajar I kenyang kan. Siapa ingat bagus. Siapa yang tak ingat ni kena refresh balik lah. Okey, seterusnya yang kelima. Cari padanan huruf Rumi dan Jawi dia. Nak cari kat mana? Okey, kat sini saya dah sertakan nama dia kad dalil. Boleh tengok warna-warni lagi. Okey. A sama dengan alif. I taling. I taling yang bunyinya A. Okey, I taling ni tak payah potong. Ingat tu. I yang sahaja yang potong. I sama dengan ya. O dengan U sama dengan waw. Boleh tengoklah. Panjang kalau saya nak cerita satu-satu, kamu boleh tengok. Okey, cari padanan huruf dia. Dan yang keenam, sambungkan huruf-huruf tersebut. Okey, kalau kita tak pandai, kita bolehlah tulis huruf tu satu-satu. Kita tengok A sama dengan alif. Letak satu-satu, tak payah sambung. Last nanti dah dapat semua, baru kita sambungkan. Tapi kalau siapa yang pandai, sambungkan terus je. Tak ada masalah pun. Okey. Okey, bagi yang ada buku teks, boleh tengok muka surat 35. Ada aktiviti kat situ, baca perkataan di bawah dan tukarkan kepada tulisan Jawi. Okey, kat sini Ustazah nak tunjukkan beberapa perkataan yang kita nak jawikan mengikut step ataupun kaedah yang Ustazah dah ceritakan tadi. Okey, baik. Yang pertama, kita nak jawikan perkataan apa ya? Okey, perkataan gulai. Okey, gulai. Mula-mula sekali kita tengok perkataan gulai ni,
Apa step pertama tadi? Kita kena tahu dia sama ada di pinjaman ataupun tak. Okey, kalau bahasa Arab tak panggil gulai. Bahasa Inggeris pun tak panggil gulai. Maknanya gulai ni bahasa Melayu. Saya sebut BM ya. BM. Bahasa Melayu. Baik, kemudian kita tengok dekat gulai ni ada tak imbuhan? Imbuhan apa-apalah awalan ke, akhiran ke, apitan ke. Okey, tak ada. So, tak ada imbuhan. Tak ada imbuhan. Ada imbuhan. Buruknya tulisan Zazah kan. Okey, tak apa. Maknanya tak ada imbuhan. Jom kita tengok seterusnya. Okey, tadi kita dah tahu dia adalah bahasa Melayu dan dia tak ada imbuhan perkataan gulai tadi. Kemudian kita tengok kat sebelah kiri ni warna merah ni, ini saja letak sebab nak ingatkan kamu step-step yang seterusnya selain pada yang dua tadi. Okey, asingkan suku kata. Okey, baik. Macam mana nak asingkan suku kata? Kalau nak tahu dia berapa suku kata, kena sebutlah. Sebut. Macam mana? Gulai. Maknanya gulai ni dua suku kata. Dua suku kata. Baik. Seterusnya buat apa? Potong A ataupun E. Ada ke A di tengah? Ada dekat line ni kan. Tapi kita tengok juga huruf selepas dia. Selepas dia huruf I. So, dia vokal. Tadi saudara cerita kalau vokal, tak payah potong. Kekalkan aja A dia di situ ataupun dia akan ada alif nanti dekat jawi dia. Kemudian E. E pepet tak ada. Huruf E pun tak ada kan. So, tak payah buat apa-apa. Yang ketiga, kita tengok padanan huruf dia. Boleh rujuk kat dalil kat bawah ni. Padanan huruf dia. Okey. Saudara buat dah. Okey. Itu dia. Gulai. Boleh tengok ya. Ingat. Satu perkara yang kamu kena ingat ialah jawi ni kita kena mula daripada kanan ke kiri. Yang ni ramai suka buat silap. Bila dia nak jawikan, dia letak huruf satu-satu tu, dia mula pada kiri juga. Salah lah. Okey, kena mula daripada kanan. Okey, G sama dengan ga. U sama dengan waw. L sama dengan lam. A sama dengan alif. I sama dengan ya. Kenapa alif ada? Sebab tadi kat atas kita tak potong. So, kat bawah dia tetap ada alif tu. Jadilah. Kemudian yang step yang keempat kat tepi ni, sambungkan. So, kita sambungkan lah. Jadilah bentuk macam ni. Yang mana huruf tak boleh sambung, jangan sambung. Macam waw dengan lam kan. Waw dengan lam tak boleh sambung. Jangan sambung tapi dekatkan dia. Jangan sampai bersambung lah. Alif dengan ya. Alif dengan ya pun tak boleh sambung. So, jangan sambung. Dekatkan aja. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya kita nak jawikan pula perkataan Ramadan. Okey, perkataan Ramadan. Okey, Ramadan. Macam bisa dengar kan perkataan Ramadan kan? Agak-agak yang step pertama tadi kata pinjaman. Pastikan dia kata pinjaman apa. Ataupun bukan. Okey, Ramadan adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Saya letak BA. BA tu bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Kemudian, dah tentu-tentulah dia tak ada imbuhan. Kan? Bahasa Arab. Mana ada imbuhan? So, tak ada. Tak ada imbuhan. Okey. Kita tengok step yang ketiga dan seterusnya. Baik. Ramadan adalah pinjaman bahasa Arab. Satu perkara yang saya nak ingatkan, bila perkataan tu adalah pinjaman bahasa Arab, kita kena eja mengikut perkataan Arab tu sendiri. Nak tak nak, kita kena hafal. Kita tahu, kita pernah tengok dan kita kena hafal macam mana ejaan dia. Dia tak boleh eja macam kita eja gulai tadi. Maknanya kat sini, untuk asingkan suku kata tak boleh pakai, potong A dengan E, pepet pun tak boleh pakai, padanan huruf pun kita tak boleh pakai step yang ni. So, kita boleh pakai yang terakhir ni je, sambungkan. Kalau kita tak pandai sambung lah. Okay, kalau kita pandai sambung, tak perlulah. Baik, seterusnya, kita tengok apa huruf-huruf dia untuk Ramadan ni. Okay, perkataan Ramadan, hurufnya adalah Ra, Mim, Dad, Alif, Nun.
Kenapa dah ya? Ra, mim, dad, alif, nun. Kemudian kita sambungkan. Jadilah Ramadan. Ra dengan mim tak boleh sambung. Alif dengan nun tak boleh sambung. Okey. Seterusnya. Okey. Perkataan ketiga yang kita nak jauhikan dekat sini ialah perkataan bacaan. Okey. Perkataan bacaan kita tengok. Adakah dia kata pinjaman? Baca, bacaan. Bacaan ialah bahasa Melayu, bukan pinjaman bahasa Arab dan juga bukan pinjaman bahasa Inggeris. Dia bahasa Melayu. Dan dia ada imbuhan ke tak? Tengok bacaan. Kata dasar dia ialah baca. So, dia ada imbuhan an di belakang. Kan? Okey, baiklah. Kita tengok step seterusnya. Okey, bila kita dapat perkataan yang ada imbuhan, apa perkara pertama yang kita kena buat? Tengok kat merah tu. Kenal pasti kata dasar. Okey, baca. Kata dasarnya apa? Apa kata dasar dia? Kata dasar dia ialah baca tadi. Okey. Maknanya an ni adalah imbuhan akhiran. Okey. Kita jauhikan dia dulu. Okey, asingkan suku kata. Baca ni ada 2 suku kata. Baca. Tambah dengan an jadi 3 lah. 1, 2, 3. 3 suku kata. Okey, tapi kita nak jauhikan dulu dia punya kata dasar dia dulu. Okey. Tengok potong A ataupun E memang tak ada lah A di tengah. E pun tak ada. Okey, tengok padanan huruf. Padanan huruf. Baca. Ba alif, ca alif. Baca. Tapi baca ni bila sambungkan dia jadi ba alif ca. Kenapa tu? Ini dia ada satu hukum nama dia KT12. Dia ni. Bila suku kata yang bunyinya suku kata yang pertama ada huruf A. Suku kata yang nombor 2 pun A. Dia untuk 2 suku kata je lah. Okey. Alif yang kedua tu dibuang. Tak ada dalam penulisan. Okey. Seterusnya kita tengok. An pula. An kita guna hamzah nun. Kenapa guna hamzah nun? Sebab nanti yang di akhir video ni saya akan cerita kenapa guna hamzah nun. Okey. Dan kemudian kita sambungkan. Jadilah bacaan. Ada pula alif kat sini kan? Ada pula alif kat sini. Okey. Perkataan yang tak ada alif di belakang, bila masuk imbuhan selepasnya, macam ni baca, kita nak gabungkan dengan an. Okey, kita kena tambah balik, tambah alif. Tambah balik alif. Jadi, bacaan. Okey, kat sini ada beberapa perkara yang Ustazah nak kongsikan dengan kamu dan juga yang perlu kamu bagi perhatian lah. Yang pertama mengenai imbuhan akhiran an tadi. Inilah dianya. Bila huruf akhir sesuatu perkataan A ataupun dia punya jawi dia alif lah. Okey. Masuk imbuhan yang bunyinya an, kita guna hamzah nun. An ni dia ada 3. Hamzah nun, alif nun dengan nun. Tapi bila huruf akhir satu-satu perkataan tu, kata dasar dia akhir A ataupun dalam jawi dia alif, masuk imbuhan an, kita guna hamzah nun. Okey. Kalau huruf akhir kata dasar tu U ataupun jawi dia waw, guna alif nun. Dan kalau selain daripada A dengan U, okey, daripada A dengan U tadi, kita guna nun sahaja. Ingat tu. Selain pada A dengan U, guna nun sahaja. Okey, baik. Yang kedua, saya nak share kat kamu, huruf K di akhir. Kalau perkataan tu ada huruf K di akhir, kena ingat, kalau bahasa Melayu, okey, kalau bahasa Melayu guna huruf qaf. Ni, huruf qaf. K di akhir tu guna qaf. Kalau perkataan tu bahasa Inggeris, guna huruf kaf. Tolong ingat benda ni. Dan yang ketiga,
Hukum aha. Hukum aha tu, okey tengok pada contoh. Bahasa. Aha tu dekat baha. Dia duduk macam ni. Dia duduk di suku kata pertama dengan suku kata kedua. Aha kan. Okey, apa kena buat? Alif yang pertama dibuang. Mana kat ba ni tak ada alif dah. Tak ada alif kat ba ni. Ba sahaja. Kita guna alif yang kedua sahaja. Okey. Seterusnya diftong. Diftong tadi yang vokal-vokal tadi tu. Namanya diftong. Okey. Kalau diftong tu yang bunyi yang apa dia? Diftong tu yang bunyinya au. I dengan oi. Yang ni vokal-vokal lah. A, U, A, I, O, I. Ni semua vokal bertemu vokal dalam satu suku kata ataupun dua suku kata tapi dia bersebelahan. Okey, apa yang kita kena buat? Alif tu dikekalkan. Macam tadi yang saya tak potongkan gulai tadi tu kan. Sebab dia diftong lah. So, kita kekalkan alif dia. Contoh macam pandai. Okey, pandai. Pandai ni A dengan I bersebelahan. Dia diftong. So, alif ni kekal ada. Okey, Ustazah rasa sampai di situ sahaja untuk video kali ni. InsyaAllah kita akan bertemu di video yang akan datang dengan tajuk yang sama juga. Cuma mungkin ada beberapa penambahan lah yang Ustazah akan ceritakan lagi. InsyaAllah. Tugasan kamu yang tadi itulah yang kita dah buat 3 perkataan tadi. Apa dia? Gulai, Ramadan dan juga bacaan. Tadi kita dah buat. Kamu hanya salin sahaja. Yang lain-lain ni cuba buat. Tak apa. Kalau salah tu tak apa. Bukan Ustazah nak marah. Salah tu Ustazah akan bagi pembetulan. Nanti kamu boleh betulkan balik. Siapa yang ada buku teks, buat je dalam buku teks. Yang tak ada, boleh buat dalam buku tulis. Kalau tak ada juga buku tulis, boleh tulis atas kertas lah. Nanti jangan buang pula kertas tu. Simpan ya. Kalau yang nak untuk print pun boleh juga. Tapi nanti PM Ustazah. Ustazah akan bagi dia punya PDF tu untuk kamu print. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.